Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan subtopik yang terakhir untuk bab 2, perkembangan nasionalisme. Ini kita lihat kesan perkembangan nasionalisme. Okey. Kesan kita lihat selepas mereka berjuang menubuhkan persatuan, mereka ada media cetak mereka ada media elektronik tak ada lagi. Okey, media sosial pun tak ada lagi. Okey. Mereka juga ada surat khabar mereka, karya kreatif mereka. Kesan daripada usaha nasionalisme, usaha gerakan nasionalisme itu kita lihat dari segi meninggalkan kesan yang dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Kesan dari segi politik, usaha golongan intelektual berpendidikan Inggeris dan KMS, Kesatuan Melayu Singapura, menggesa kerajaan meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran British membuahkan hasil. Okay. Bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service dalam perkhidmatan kerajaan MCS masa pentadbiran British bertambah daripada 7 orang daripada tahun 1930 kepada 20 orang pada tahun 1937. Ini kesan daripada suara mereka. Okey, mereka British dengar rintihan suara mereka. Okey, langkah British memperkenalkan dasar desentralisasi. Desentralisasi ini maksudnya British sudah ingin memberikan latihan pentadbiran kepada orang-orang tempatan. Desentralisasi mendorong orang Melayu lebih peka tentang masa depan mereka. Dasar desentralisasi ini cuba mengembalikan kuasa Sultan, Residen dan Majlis Mesyuarat Negeri yang tercabar akibat pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896. Kesannya orang Melayu mula menyuarakan kepentingan berpersatuan bagi membincangkan soal politik sehingga tertubuhnya persatuan peringkat negeri. Okey, orang Melayu sudah ada kesedaran politik. Okey, orang Melayu lebih peka pada masa depan mereka. Okey, nasionalisme yang berlaku di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian revolusi di China untuk menjatuhkan kerajaan Empayar Manchuria. Okey, dalam cerita revolusi 1911. Okey, 1911. Okey, revolution tu ada kisah dia. Okey, kejatuhan Empayar China. Okey, dinasti Manchu. Okey, nasionalisme di China mendorong golongan revolusi memberikan perhatian terhadap pendidikan masyarakat China di negara kita. Okey, kesannya adalah sekolah Cina. Okey, kelab bacaan dan pasukan drama ditubuhkan agar masyarakat di sini dapat membaca berita dari China. Selain itu, sekitar tahun 1921 banyak sekolah Cina didirikan di tanah Melayu dengan menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tindakan ini bertujuan menggantikan dialek lain seperti perkembangan yang berlaku di China. Okey, sekitar tahun 1930-an dan 1950-an muncul masyarakat India yang dilahirkan di tanah Melayu. Sebahagian dari mereka lebih gemar dikenali sebagai straight born people. Mereka berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan serta mula melihat perkembangan politik di tanah Melayu. Mereka dah tak ada nak lihat perkembangan di India sangat. Mereka berpijak di bumi nyata. Mereka dah berada di tanah Melayu. Mereka perlu update apa perkembangan politik kat tanah Melayu. Okey, nasionalisme yang muncul menyebabkan British berhati-hati dan bertindak mengadakan beberapa sekatan. Apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British dah mula panas. British mula ingin melakukan tindakan untuk menangkap pemimpin atau membuat sekatan-sekatan mengharamkan beberapa persatuan. Okey, mengharamkan akhbar-akhbar daripada sampai kepada rakyat untuk dibaca. Okey, apabila gerakan nasionalisme dikesan oleh British, tokoh seperti Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustaman ditangkap dan dipenjarakan di Singapura pada tahun 1941. Mereka kemudian dibebaskan oleh Jepun pada tahun 1942. Okey, kesan dari segi ekonomi, gesaan kaum muda agar memajukan diri dalam pendidikan dan ekonomi membangkitkan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Orang Melayu mula terlibat dalam bidang perniagaan. Hasilnya tertubuhlah persatuan kebajikan bernama Al-Jamiah Al-Qaryah di Singapura. Okey, persatuan ini berjaya membangkitkan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kepentingan kemajuan. Okey, pada awal abad ke-20, British lebih menekankan pendidikan pada peringkat rendah kepada penduduk tempatan. Hal ini menyukarkan usaha untuk meningkatkan taraf hidup. Okey, belajar daripada darjah 1 hingga darjah 3 sampai darjah 4 je. Oleh itu, Zahbah sebagai tokoh nasionalis kerap membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Beliau menyediakan guru-guru pelatih yang belajar di SITC
akan pentingnya pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris. Okey. Akhbar berbahasa Inggeris seperti The Malay Mail, The Malaya Tribune berusaha untuk mengasaskan dana bagi membantu orang Melayu melanjutkan pelajaran di luar negara, untuk bantu orang Melayu. Okey. Golongan bijak pandai Melayu, anak-anak Melayu untuk sambung belajar. Usaha ini disokong oleh Persatuan Guru-Guru Melayu Selangor, Persatuan Negeri. Tengok hebat perjuangan guru-guru dulu. Pada masa itu terdapat orang Melayu melanjutkan pelajaran ke luar negara seperti Tunku Abdul Rahman, Tunku Yaakob dan Muhammad Zain Arifin. Okey. Dari aspek sosial pula, kita lihat tuntutan untuk mendapatkan peluang pendidikan disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan. Hebat peranan akhbar majalah ini. Tuntutan mereka, suara mereka didengar oleh British. Pegawai British baca akhbar-akhbar ni. Okey. Dan disuarakan dalam akhbar, majalah dan persatuan, mewujudkan kesedaran yang tinggi dalam kalangan masyarakat untuk belajar di madrasah dan sekolah Melayu. Kesedaran ini juga mendorong mereka menulis dan menerjui majalah sendiri. Okey, banyak majalah keluar. Lepasan SITC juga menunjukkan peningkatan daripada lepasan, maksudnya mereka habis belajar daripada SITC ini, bekas-bekas guru pelatih ni, mereka ibu kandung, anak-anak kandung Suluh Budiman ni menunjukkan peningkatan daripada 58 orang pada bulan Mac 1924 kepada 141 orang pada September 1940. Mereka berkhidmat sebagai guru untuk membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Okay. Kemunculan lebih ramai guru wanita menyemarakkan perkembangan nasionalisme. Pada tahun 1930, guru wanita di Johor Bahru menerbitkan majalah Bulan Melayu untuk memuatkan berita kemajuan dan pendidikan wanita. Okay. Majalah ini tersebar ke serata tanah Melayu dan Indonesia. Penggerak utama Bulan Melayu iaitu Ibu Zain kerap mengingatkan wanita berkaitan dengan kepentingan ilmu pengetahuan untuk mengangkat martabat wanita. Sementara masyarakat India dan Ceylon turut menubuhkan persatuan untuk menjaga kebajikan mereka. Contohnya, EEC Turai Sengga melalui Presiden Malayan Rubber Estate Owner Association berjaya membantu meningkatkan perusahaan getah semasa zaman kemesyatan ekonomi pada tahun 1920. Okey, Great Recession 1920 itu tahun 1930-an. Okey, menjelang Perang Dunia Kedua, golongan intelektual menyedari perubahan politik semakin bertambah. Masyarakat Cina mula meminta British menimbangkan pelibatan mereka dalam jawatan kuasa kerajaan. Tan Cheng Lock menganggotai Majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat SLLC, okey, menuntut British menjaga kebajikan dan menyediakan dana untuk belajar dalam kalangan masyarakat Cina. Dan orang Cina, orang India mula terlibat dalam pentadbiran. Kita akan lihat seperti itu adalah sistem ahli orang Cina dan orang India terlibat dalam yang disatakan jawatan kuasa kerajaan. Okey. Itu dia. Perkembangan nasionalisme di negara kita melahirkan golongan nasionalis yang berusaha untuk mengubah corak hidup masyarakat. Perkembangan ini dapat dilihat melalui aspek politik, ekonomi dan sosial. Okay. Kesan gerakan mereka ini menyebabkan banyak perubahan-perubahan yang positif yang dan penjajah pentadbiran British mula mendengar suara-suara mereka. Okay. Nasionalisme iaitu perasaan cinta akan negara membawa maksud perasaan ingin membebaskan diri daripada penjajah. Perkembangan yang berlaku di Barat, di Asia mempengaruhi gerakan nasionalisme di negara kita. Nasionalis yang berpendidikan agama, Inggeris dan Melayu menggunakan pelbagai medium untuk menyemar. Medium ni pelbagai medium, media cetak, menggunakan karya-karya kreatif. Okay. Tindakan mereka meninggalkan kesan kepada negara kita sehinggalah episod sejarah baru negara muncul selepas Perang Dunia Kedua. Ini kebanyakan berlaku sebelum Perang Dunia Kedua, iaitu sebelum tahun 1941. Okey. Okey. Itulah kebangkitan nasionalisme. Untuk bab 2 kita dah habis. Okay. Ini ringkasan dia masuk nasionalisme. Kita tengok perkembangan idea nasionalisme di Barat, perkembangan nasionalisme di Asia, perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara, kesedaran nasionalisme di negara kita, faktor kemunculan gerakan nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme ini. Itu kita dah tamat bab 2. Jumpa lagi dalam bab seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit kita. Okay, bangkit. Bila ditolak jatuh, bangkitlah semula. Okey, bangkit dengan nama Yang Maha Esa. Bangkit rakyat.